Kenapa orang hina banduan? Sedangkan semua orang buat salah, cuma tak masuk penjara. Tidak semua orang hina banduan. Yang hina banduan tu dia buat cerita. Asal buat cerita, banduan kena hina. Asal buat movie, banduan kena hina. Asal buat drama, hina banduan. Akhirnya mindset kita, banduan hina. Tu cerita yang salah. Faham tak? Jadi kita kena perbetulkan balik. Nah, tiap orang yang bertaubat, sama ada banduan atau tidak, dia kekasih Allah. At-taibu ani zambi habibullah. Orang taubat dari dosa, dia kekasih Allah. Hammazim masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utullin ba'da zalika zanim an kana zamalin wa banin iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osazuke Hikaru. Okey, Alhamdulillah jumpa semula kita dalam video pengalaman ni. Minta maaf lah lambat sikit sebab baru-baru ni memang hamba sangat sibuk lah untuk menyiapkan satu projek yang terbaru. Jadi alang-alang tu hamba promote dululah sekejap. Okey, untuk pengetahuan semua, hamba sekarang ni baru je selesai buat penggambaran untuk short film pertama hamba. Di mana kita buat penggambaran di Istana Pura Tanjung Satu, di antara tempat yang sangat-sangat memberikan nostalgia lah bagi hamba dan Mak Yu. Di mana istana tu merupakan tempat pertama hamba melakukan aktiviti eksplorasi. Jadi di dalam short film tu adalah kita mengembalikan momen-momen tu, tapi di sebaliknya tu ada kejadian yang dok diduga berlaku. Jadi minta maaf dululah. Di mana video tu mungkin ada banyak kelemahan, tapi insya-Allah kita akan perbaiki dari masa ke semasa. Okey, untuk video short film tu hamba akan tayangkan di YouTube channel yang kedua hamba, iaitu Osazuke Hikaru Production. Jadi kepada awak-awak semua yang tengah tengok video ni, jangan lupa support Osazuke Hikaru Production, yang link tu hamba letak dekat bawah untuk tengok tim produksi Burung Hantu ni menghasilkan sedikit sebanyak karya untuk dipertontonkan. InsyaAllah doakan kepada tim produksi Burung Hantu supaya urusan mereka sentiasa dipermudahkan. Amin amin ya rabbal alamin.
Okey, kembali kita di dalam video pengalaman kali ini, di mana Amba akan ceritakan sedikit sebanyak pengalaman Amba bersama dengan kawan-kawan yang lain melakukan aktiviti eksplorasi di penjara Air Molek. Okey, sebenarnya penjara Air Molek ni, kalau ikutkan setahun yang lepas, Amba ada minta admin Salwana kita untuk buat satu surat permohonan untuk kita masuk ke penjara Air Molek. Dan masa tu juga Amba pernah berurusan dengan Abang Mang rasanya, kalau tak silap nama dia, salah seorang warden yang pernah berkhidmat di penjara tersebut. Tetapi disebabkan pada masa tu JB orang kata terkena zon merah berkenaan dengan COVID ni, jadi Amba tangguhkan dulu perjalanan Amba ke penjara Air Molek setahun yang lepas. Jadi setahun lepas pada tu, tahun 2022, Amba sangat-sangat bersyukurlah kerana diberi peluang untuk melakukan aktiviti eksplorasi di penjara Air Molek ni. Kalau tanya pendapat Amba, okey, secara peribadinya penjara Air Molek ni di antara lokasi yang memang Amba nak pergi sangat-sangat daripada dulu sampailah sekarang. Tapi sekarang ni dah lepas dah lah. Maknanya bila Amba menjejakkan kaki ke penjara Air Molek ni, memang cukup menggembirakanlah hati Amba. Orang biasanya pergi melancong kat tempat-tempat comel tak, gembira. Tapi lain daripada kita, sebab kita minat dengan kerja kita ni. Bila lokasi tu memang kita mensasurkan lokasi tersebut, memang membuatkan Amba rasa macam bangga kepada diri sendirilah. Sebab berjaya menjejakkan kaki, walaupun setahun yang lalu tu kita tak boleh nak mari. Okey, rasanya mungkin ramai yang dah tahu berkenaan ataupun info berkenaan dengan penjara Air Molek ni, tapi Amba ceritalah sedikit sebanyak. Okey, penjara Air Molek ni dibina pada tahun 1883 dan bangunan dia tu masih kekal hingga ke hari ini. Cuma pada sebelum dia betul-betul tutup, penjara ni pernah dijadikan tempat lawatan ataupun pelancongan kepada orang-orang yang nak tengok struktur dalaman dan suasana di dalam penjara ni. Tapi selepas pada tahun-tahun berikutnya, banduan-banduan dan pentadbiran tu dipindahkan ke penjara lain. Kalau tak silap Amba ke penjara Keluang rasanya. Kalau Amba salah, tolong perbetulkan dekat ruangan komen . Okey, sejak dia pindah banduan-banduan dan pentadbiran tu, memang penjara tu dulu pernah dijaga oleh jagalah dekat pengawal keselamatan kat bahagian depan tu. Tapi masa Amba pergi baru-baru ni tu, bukan Amba pergi je, mungkin yang sebelum-sebelum ni tu memang dah langsung tak ada siapa-siapa yang jaga di penjara Air Molek ni. Saya tak tahulah sama ada kontrak dia habis ke apa benda dia potong ke, Allahualam. Berkenaan dengan penjara ni, daripada dulu Amba selalu tengok kisah-kisah berkenaan dengan penjara Air Molek ni, dan apa yang Amba tertarik adalah kisah yang diceritakan berkenaan dengan Telaga Yamashita ni. Jadi pada masa tu Amba pun terus mencari info lah berkenaan dengan Telaga Yamashita ni. Rupa-rupanya dah boleh cerita lagi, kita tunggu selepas pada ni. Jadi pada masa Amba nak pergi ke penjara ni, di antara tempat yang Amba tak sabar nak pergi adalah Telaga Yamashita lah. Untuk Amba nak tengok sendiri depan mata Amba guana keadaan telaga tersebut. Okey, masa kita buat tour di penjara Air Molek ni, mesti awak-awak macam heran tak, sebab apa Amba buat 2 episod. Yang pertama adalah tour edition dan yang kedua adalah eksplorasi. Tour edition tu masa tu mesti orang mau tengok. Sebab apa kita buat ramai sangat orang ada dalam video tu. Okey, seperti yang kita tahu, penjara Air Molek ni dia mempunyai keluasan yang sangat besar. Kita orang luar yang kita tak tahu berkenaan dengan struktur dalaman dia, jalan dia dan lokasi ni. Sebab
pada waktu petang tu kita dah nak pergi ke penjara tu sebab kesuntukan masa. Jadi malang tu Along Huzai Vlog dia bawa kita dulu untuk mengenal pasti lokasi dan kedudukan di dalam penjara Air Molek ni. Sebab dia bimbang juga kalau dia nak main lepas gitu je, kalau takut kita sesak nak jumpa cari jalan balik jadi kerohok. Tapi bagus juga bila Along bawa ni, sambil dia berikan sedikit sebanyak info-info dan fakta-fakta yang pernah berlaku dekat penjara ni. Maknanya Along pada masa tu dia dah jadi guide tour kita, agensi pelancongan. Walaupun dengan kita pada masa tu ada Dark Tourism Malaysia, tapi Dark Tourism Malaysia ni bukan bawa orang pergi melancong, tapi dia buat aktiviti melancongan dari segi kegelapan malam. Itu. Pada masa kita buat tour tu memang rakaman pada masa tu Amber serahkan kepada admin Naja. Sebab untuk Amber memang Amber off recording tu. Sebab Amber tak boleh buat terlalu banyak rakaman. Maknanya Naja dah rakam, dalam masa yang sama juga Amber pun rakam juga. Jadi Amber tugaskan admin Naja untuk buat satu video penjejakan ataupun tour, di mana kamera Amber akan gunakan untuk merakamkan ketika kita eksplorasi. Jadi pada masa tu memang Amber akan tahu dah episod penjara Air Molek ni akan ada dua bahagian. Satu tour dan yang kedua adalah eksplorasi. Okey. Pada masa kita buat aktiviti tour tu memang syukur Alhamdulillah memang kita tak ada apa-apa perkara pelik yang berlaku, dan kita orang kata macam semuanya berjalan dengan lancar lah. Dan cuma dalam banyak-banyak perkara yang Amber nak kongsikan di dalam video ni, masa kita buat tour tu, kalau tak silap masa tu Along bawa kita pergi ke Telaga Yamashita. Masa tu Amber memang excited gila lah nak tengoknya depan mata. Okey, dalam banyak-banyak tempat dekat penjara Air Molek ni, masa sesi tour Telaga Yamashita memberikan satu suasana yang agak berlainan lah. Walaupun pada masa tu kita berenang, secara peribadinya Amber memang rasa lain masa Amber sampai dekat Telaga Yamashita tu. Pada masa tu Amber sajalah jengok kepala nak tengok ke dalam Telaga Yamashita tu. Pada masa tu walaupun kita berenang serius Amber khabar, masa Amber tengok ke bawah tu memang orang kata mai seram. Kadang-kadang naik juga bulu roma ni. Okey, selepas pada selesai dah kita buat aktiviti tour, Amber pun kita pun berenang ni berkumpul di bahagian base di pintu depan, di pintu utama. Dan pada masa ni lah kita berikan sedikit pendapat cadangan untuk kita teruskan dengan aktiviti eksplorasi pada malam tu. Dan syukur Alhamdulillah juga tim buruh hantu diberi peluang untuk memulakan aktiviti eksplorasi berkenaan. Memang pada masa tu Amber dah tunggu lama lah. Masa tu memang kita dah rasa macam tak sabar dah kita nak rakamkan suasana malang di penjara Air Molek ni. Masa tu Amber, Mak Yo dengan Naja. Masa tu Naja dia terus rekod juga. Dia rekod untuk bahagian backup lah. Takut kamera Amber ada masalah, kita boleh guna kamera daripada Naja. Ini adalah perkongsian pengalaman Amber secara peribadi. Orang lain yang pernah masuk ke bahagian penjara Air Molek ni, dia punya pengalaman. Macam Amber, ini adalah pengalaman Amber. Amber akan cerita dengan sebaik yang mungkin. Dan apa yang diceritakan tu memang tak ada orang kata menokok nambah. Maknanya orang nak kata Amber reka cerita ke apa benda ke, itu terpulang. Dan ini adalah perkara yang sebenar yang berlaku di penjara Air Molek. Okey, pada masa kita sampai ke penjara Air Molek ni, kita berada di satu base. Boleh katakan kita duduk kat base. Pada masa tu memang kita ada sedikit perbincangan dan kita berkongsikan beberapa info berkenaan dengan penjara Air Molek ni. Okey, masa Along tengah cerita tu, Amber terdengar ada satu ayat yang Along khabar. Dia kata kalau nak rasa suasana malang yang lain, boleh pergi ke bahagian lokat yang paling hujung, dekat berhampiran dengan base ni. Tapi lokat hujung tu nak rasa masuk akal. Dia kata kalau nak rasa pergi lah seorang diri rasa.
Jadi pada masa tu hamba tertarik. Tertarik ni bukan nak tunjuk kita ni hebat, kita nak tunjuk yang kita ni berani. Memang bukan dok lah. Makna gana tu ayat hamba tu belik kali dah. Maknanya bukan kita nak tunjuk kita hebat, bukan kita nak tunjuk kita berani. Maknanya hamba terpanggil untuk, dan hamba terpikat dengan apa yang Alun Kabur tu. Kalau nak rasa suasana malang situ, pergi lah seorang diri. Jadi orang kata tu memang salah satu konsep kita tau. Jadi hamba dah lepas peluang, hamba terus siap-siap kamera dan hamba terus pergi ke arah bahagian belakang tu dengan seorang diri lah. Base dengan tempat tu tak jauh pun, dekat je, tak sampai 100 meter rasanya. Jadi hamba pun terus jalan. Dan lepas pada semok tu, okey, semok tu tak lah terlalu semok sangat, tapi bila hamba pusing belakang tu, hamba tak nampak base. Hamba tak nampak lah mana AY ke Dak Tourism Mak Yu apa, memang hamba tak nampak, kecuali kita nampak cahaya saja. Maknanya memang terlindung jugalah. Lepas pada hamba jalan selakor 2 lakor lepas melepasi semok tu, okey, serius pada masa ni memang 100% memang dia mari meremang tu lain macam. Hamba banyak kali hamba explore, tapi meremang dia tu seolah-olah macam dekat. Mana kita ada banyak meremang ni, dia ada banyak versi sebenarnya. Sekadar kita meremang tak, tapi hak ni dia meremang sekali kita rasa macam benda tu dekat dengan kita. Masa tu boleh katakan mata hamba liar jugalah, tengok kiri kanan atas bawah apa semua tak. Mana bimbang gok kan. Maknanya itulah orang kata, bukan hamba ni bukan berani pun. Hamba bukan berani sangat, cuma sekadar nak rasa gitu-gitu je. Lepas tu hamba pun tak apalah, hamba rasa hamba boleh gigi, hamba jalan. Hamba jalan sekadar hamba tengok depan apa benda tu, memang serius seolah-olah macam benda tu dekat, tapi hamba tak nampak. Cuma hamba tak melampaui batasan hamba. Hamba tak tertarik pun untuk masuk ke bahagian lokak tersebut. Hamba rasa tak tertarik, dan hamba rasa macam ada sesuatu yang dekat, sesuatu yang berdiri, sesuatu yang tengok hamba. Disebabkan itulah hamba takkan cuba melampaui batasan hamba. Kalau gitulah lebih kurang apa yang nak berkongsi. Memang sangat-sangat seram pada masa tu. Okey, jadi bila hamba balik ke rumah dalam sesi editing, masa kita edit pun hamba rasa seram sebenarnya berkenaan dengan bahagian tempat ni. Hamba tak tahu sebab apa, pelik memang tak tahu lah. Mungkin orang lain pengalaman dan rasa dia, tapi dari segi peribadi hamba memang tak tahulah. Masa tu pun seram, masa kita edit pun kita rasa seram. Jadi masa hamba tengah edit tu, hamba ada nampak satu footage yang berkenaan di dalam lokak ni. Hamba ingat sebenarnya tu adalah biasang daripada mungkin ada barang ke dalam barang lokak tu apa benda tak. Tapi bila hamba perhatikan, tak mungkin ada barang yang boleh bergerak. Sebab bila kita tengok sekilas pandang tu, kita nampak macam benda yang putih tu, dia seolah-olah dia bergerak mengikut arah kamera ni. Kalau kita buat slow motion memang kita tak nampak pergerakan dia, tapi bila kalau kita tengok sekilas pandang tu, seolah-olah memang benda tu betul-betul bergerak. Dan hamba tak tahu benda apa, Allahualam. Hamba tak boleh nak fitnah, walaupun benda tu makhluk. Hamba tak boleh nak fitnah dia. Hamba tak boleh nak kata tu hamba tak boleh nak kata dia tu pocong ke, langsui ke, hantu Kak Limah ke, tak boleh. Sebab hamba tak tahu benda apa. Kalau hamba kata benda ni
Kalau hamba kata tu Mak Yu kan jatuh fitnah pula, memang bukan Mak Yu lah. Jadi apa yang hamba nampak, apa yang nama dengar penjelasan daripada hamba, percaya ke tak percaya ke, itu terpulang kepada awak-awak. Tapi itulah perkara yang betul-betul berlaku. Okey, di penjara Air Molek, lokasi yang hamba rasa keseramang tu adalah apabila hamba masuk ke bahagian sel-sel penjara ataupun lock-up ni. Hamba dah ingat lock-up ni, saya rasa lock-up ni lock-up B. Di bahagian B, di bahagian bawah dia tu memang okey, semua okey, semua tak ada masalah, kecuali apabila hamba naik ke bahagian tingkat 1. Di dalam di atas tingkat 1 ni, sel-sel penjara ni, sel-sel lock-up ni, semuanya pintu tu ditutup rapat. Memang tutup rapat gila lah tau. Jadi bagi hamba, semoleknya pintu tu dibuka daripada dia tertutup rapat. Hamba tak tahu sebab dia mari secara automatik, hamba mikir gitu pada malam tu. Jadi hamba pun teruskan buat rakaman dan hamba cuba menghampiri di sebalik di satu pintu ni. Okey, hamba tak tahulah, mungkin ini hanyalah mainan perasaan ataupun sebaliknya, Allahu alam. Masa hamba nak dekat dengan pintu tu, dia ada lubang kecil-kecil tak. Okey, pada masa tu memang hamba rasa seperti diintai. Maknanya hamba rasa macam ada seseorang yang berada di dalam lock-up tu dan sedang memerhatikan hamba di sebalik lubang-lubang jaring yang ada dekat pintu tu. Masa tu memang serius. Ini memang hamba nak buat, memang hamba rasa sangat-sangat meremang lah. Mari got debar kecup perut tak. Bila hamba tengok ke arah bahagian belakang, Danja dengan Mak Yu dia masih lagi ada dekat tangga. Di mana hamba seorang diri duduk kat bahagian depan tu, di atas tingkat 1 tu. Dan hamba juga teruskan rakaman macam biasa sampailah ke dekat-dekat dengan penghujung, rasanya dekat penghujung tingkat 1 tu ada satu sel lock-up ni. Dalam video eksplorasi memang hamba dak ceritalah sebab benda ni tak ada bukti, tapi dari segi video pengalaman hamba kena kongsikan sebab ini adalah berkaitan dengan pengalaman. Masa hamba nak dekat tu, hamba terdengar seperti ada satu siolang dan diikuti dengan tiupan. Maknanya dia macam sio, lepas tu dia tiup. Maknanya macam hamba dengar benda gitu, tapi hamba tak rasalah angin apa-apa tiup. Cuma hamba dengar sekadar bunyi saja daripada arah dalam lock-up yang pintu tu ditutup. Masa tu memang orang kata, kalau hamba kata dok debar tu memang pelawak lah, memang pelawak gila. Sebab hamba ni memang hamba buat aktiviti eksplorasi, tapi dalam masa yang sama juga hamba bukanlah seorang yang sangat berani dan hamba masih lagi seorang yang penakut. Masa lepas hamba dengar tu, mari jugalah bimbang tak. Makna bimbangnya betul ke dalam sel ni ada orang betul ke ataupun tak. Kalau bukan orang betul tak apalah tak. Cuma hamba takut macam ada orang betul. Maknanya macam ada orang ngisak ke, orang gelandangan ke, apa benda yang boleh buat kita cedera tak. Tapi bila kita dah perhati, maknanya kita tunggu respon apa benda tak, memang bukan orang lah. Memang bukan orang. Lega jugalah bila hamba nampak Najah dengan Mak Yu dia dah dekat dengan hamba dan hamba terus buat rakaman macam biasa. Cuma hamba kongsikan dekat dalam ni, di sebalik lubang-lubang tu memang kalau secara dok logiknya hamba cerita tu memang jelas lah, kita nampak macam seolah-olah ada orang yang tengah hitam kita. Kalau nak kata tu biasang daripada lampu, memang dok lah. Sebab pintu tu memang padat gila, memang payah cahaya tu nak masuk kecuali daripada lubang tu.
wallahu alam lah, Amba ini sekadar pengalaman saja. Benda ni memang tak ada bukti, sebab benda ni ia berlaku, biasalah kalau benda-benda gini jarang orang tu nak tertangkap dengan lensa kamera ni. Tapi itulah dari segi pandangan mata Amba. Okey, kemudian lokasi yang seterusnya yang Amba rasa sangat-sangat terkejut. Dalam video eksplorasi pada malam tu memang Amba ada terkejut, tetapi admin Najah dengan Mak Yu dia dok tanya sebab apa Amba kejut pada masa tu. Sebelum menunggu giliran untuk menerima hukuman gantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kejut aku. Dan supporter-supporter kita juga setakat ni lah komen tu tak ada lah orang tanya saya sebab apa kejut pada masa ni. Okey, semua tu berlaku ketika Amba menelusuri di bahagian bilik sel tanah akhir, dan di belakang tu adalah bilik gantung. Okey, kalau kita nak kata bahagian meremang ni, memang sepanjang kita ada dekat penjara yang molek tu memang kita serang semua lah. Tak ada tempat hak dok serang, memang serang. Sebutlah penjara dok dipenuhi dengan aura-aura yang negatif. Negatif ni dok kira sama ada orang buat jahat ataupun orang yang dikhianati. Maknanya termasuk juga di dalam aura-aura yang negatif. Okey, pada masa tu memang Amba naik macam biasa di bahagian bilik sel tanah akhir ni. Okey, masa Amba nak melintasi daripada bilik yang nombor 2 tu, memang pada masa tu Amba rasa macam lain macam dah. Amba rasa lain macam dia gini. Orang nak katakan kalau awak-awak nak percaya itu kalau Amba cerita ni, kalau orang dok percaya itu terpulang lah. Tapi ini adalah pengalaman peribadi. Masa Amba sampai dekat bilik bahagian nombor 2, bahagian tengah-tengah ni, pada masa tu Amba rasa macam dia mari sendiri. Amba tak pernah fikir pun, dia mari sendiri macam ada satu perasaan tu, rasa macam di selekoh ni macam ada orang. Menerima hukuman gantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kejut aku. Kejut aku. Dia sebab dalam bilik ni dia ada bilik gini. Lepas tu dia ada jalan untuk dia bawa ke untuk dia bawa banduang tahanan terakhir ni untuk pergi ke bilik gantung ni. Okey, jadi dia akan mematuh urut U, straight corner straight gini. Sampailah kat bilik nombor 3 tu, tangan Amba belah kanan ni dia naik macam meremang. Okey, ni pelik. Dia naik meremang, tapi bila Amba tengok tangan Amba, bulu Amba dah naik pun. Jadi masa tu Amba rasa macam naik bulu kok. Tapi bila Amba tengok bulu Amba dah naik pun. Dia stay biasa je. Maknanya kadang-kadang mikir aku meremang ke aku benda dah. Maknanya itu adalah orang kata petanda-petanda yang agak pelik bagi Amba. Okey, lepas tu Amba terus pusing dalam untuk pergi ke bilik gantung ni. Sebenarnya hanya kamera Amba saja yang berada di depan. Pada masa tu memang Amba rasa macam ada sesuatu yang Amba untuk elok lah Amba nampak. Amba tengok ke bahagian tanah. Amba tengok ke bahagian latar lah maksud Amba. Jadi bila Amba dalam beberapa saat tu, mungkin Amba rasa macam tak ada benda dah kot. Jadi Amba pun terus tengok ke bahagian depan. Okey, masa Amba tengok ke bahagian depan ni, yang peliknya memang dalam rakaman memang tak ada.
Yang peliknya pada masa tu hamba nampak seperti ada satu kepulan asap yang keluar daripada dinding sebelah kanan ni. Dia keluar. Saya tak tahu dia tak bentuk macam orang, cuma hamba nampak dia seperti kepulan asap. Maknanya kalau kita ikut setinggi, kalau macam hamba diri tu, dia lebih kurang daripada dada hamba sampai ke kaki. Maknanya dia tak terlalu tinggi sangat. Jadi kepulan asap ni, dia warna hitam dia tu hitam pelik, bukan hitam letung tau. Dia macam hitam kelabu asap gitu. Dia keluar daripada dinding sebelah kanan dan dia terus pergi ke bilik gantung mayat. Masuk dalam tu hamba tak nampak lah sebab dia ada ruang kan tau. Memang kalau hamba cerita, sebenarnya hamba takut nak cerita. Bukan hamba nak takut nak cerita pasal tu. Hamba takut penilaian orang. Orang takut orang kata hamba ni lebong, mereka cerita dan sebagainya. Itu terpulang lah kepada hamba. Sebab itulah di dalam video eksplorasi hamba banyak lagi perkara-perkara yang hamba tak kongsikan. Sebab orang kata cerita tu terlalu sensitif, terlalu panggil dia, kalau kita cerita tu memang tak logik di akal lah. Tapi itu terpulang kepada penonton untuk nilaikan benda tu. Okey, padahal benda tu bukan hamba minta untuk dia muncul ke, hamba tak minta untuk hamba nampak benda-benda gitu. Memang benda tu terjadi secara tiba-tiba. Sebab itulah hamba kejut pada masa tu. Sebab hamba tak suka yang benda tu hamba nampak dengan mata hamba. Yang tak logik ni, dia keluar daripada kepulan asap tu, dia keluar daripada dinding tu. Tu terpulang lah kepada awak-awak untuk nilai perkara tu. Jadi pada masa tu hamba pun terus pergi ke bilik gantung tu dengan langkah yang memang sangat berhati-hati lah. Debar juga maknanya yelah, nasib baik juga pada masa tu admin Ajar dengan Mak Yu dia tak tanya hamba. Sebab apa hamba kejut. Kalau dia tanya, mungkin kalau hamba cerita mungkin akan jadi lain lah dok. Mana masing-masing akan panik. Jadi hamba pun terus pergi ke bilik gantung hamba dengan niat sekadar untuk menikmati suasana di alam, di suasana di tempat tu. Okey, masa hamba sampai dekat bilik gantung mayat tu debar jugalah. Sebab bilik ni di antara bilik yang pernah menjadi saksi saat-saat banduan digantung. Okey, bilik ni sebenarnya dulu bawah tu ada lubang ada lubang untuk dia turunkan jenazah tu dan terus bawa ke bilik yang seterusnya lah. Tapi hamba tak tahulah sebab apa pihak mungkin selepas pada tutup kot, selepas pada banduan-banduan lain dipindahkan, dia terus tutup lubang tu, mungkin untuk dari segi faktor keselamatan lah. Okey, lepas pada hamba turun daripada bilik gantung tu, memang hamba tak boleh nak mikir lagi lah pasal hak kepulang asap tu. Tapi nak buat kerana disebabkan kita nak explore, kita tetap kena teruskan juga. Masa tu memang boleh katakan memang dia taklah sampai ketar dia cuma macam kejut, orang kata terkejut. Lepas tu bila hamba terus pergi ke bilik bahagian belakang ni. Okey, masa bilik bahagian belakang ni kita tengok dalam bilik ni dia ada lubang-lubang banyak bawah tu. Okey, mungkin dalam bilik ni adalah bilik untuk dia mandikan jenazah yang selepas digantung dan tempat pembersihan orang yang kena sebab lah. Sebab kita tengok bawah tu dia ada lubang banyak-banyak. Mungkin lubang ni untuk dia salurkan air ke lokang dan tempat-tempat yang seterusnya lah. Itu dari segi pendapat hamba lah. Kalau ada orang tahu berkenaan dengan bilik tu, boleh tinggal dekat komen kat bawah ni. Okey, dan salah satu lagi lokasi yang memang hamba tak sabar nak pergi adalah salah satu sel lock-up di mana ni cerita ni memang pernah
tergepor jugalah. Maknanya dalam salah satu sel tu pernah suatu ketika dulu seorang banduang dia hilang bersama dengan lukisan kapalnya. Di depan tu ni adalah satu penjara yang di mana berlakunya kehilangan seorang banduang yang hilang bersama lukisan kapalnya. Kalau kita kalau macam kita ingat balik alung cerita, sebab di khabar ada banyak versi sebenarnya, ada banyak versi tentang banduang hilang dengan kapal lukisan ni. Ada orang kata memang lukis dekat dinding dok, tapi apa yang hamba dengar daripada alung, ada juga yang menceritakan dia lukis lukisan kapal dia tu dengan darah. Wallahu alam lah, wallahu alam. Tapi dari segi pendapat hamba tak kisahlah dia lukis dengan darah ke, dengan pen ke, dengan pensel ke. Yang pastinya sekiranya memang betul perkara tu memang terjadi, memang hamba boleh katakan itu adalah salah satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang ada lah. Ada juga yang hamba dengar cerita yang banduang tersebut sebenarnya dianiayai ataupun dikhianati oleh seseorang lah, yang membuatkan dia disabitkan dengan kesalahan dan terus dipenjara. Mungkin hamba yang hamba tahu banduang tu memang berasal daripada negara seberang lah, iaitu Indonesia. Jadi bila kita fikir balik, sebenarnya tak mustahil pun benda tu berlaku atas izin daripada Allah. Sebab memang hamba dengar memang dia kena khianat lah, kena khianat. Dan mungkin disebabkan keyakinan dia tu memang sangat-sangat tinggi dengan bantuan daripada Allah. Lepas tu dia pula dianiayai, maknanya Allah tolong dia dengan perkara yang memang tak masuk akal lah kalau kita fikir. Dia hilang bersama dengan kapalnya. Macam mana yang berlaku, bagaimana benda tu berlaku, Allahu alam. Maknanya dinding-dinding yang ada, pintu-pintu yang ada, itulah yang menjadi saksi kejadian pada malam tersebut. Dan lepas pada tu sebenarnya si banduang ni dia pernah tanya rakan sebanduang orang lain, maknanya mu nak tubik tak daripada penjara ni? Kalau mu nak tubik, mu ikut aku naik kapal ni. Pada masa tu kalau hamba macam mikir, mu ni gila ke benda tak? Nak keluar daripada penjara tu dengan lukisan dekat kapal ni, memang tak masuk akal langsung lah. Tapi pada keesokan tu memang betul si banduang ni memang hilang bersama dengan kapal dia. Jadi pada masa tu memang menggempar habis lah. Orang kata memang terkejut lah. Tapi pelik juga sebab hamba cuba cari dalam internet ni, tak ada banyak sangat cerita berkenaan dengan kehilangan banduang dengan kapal dia ni. Mungkin atas sebab faktor nak jaga nama baik penjara ke apa benda ke, Allah alam lah. Memang waktu hamba tak tahu. Jadi apa yang menarik pada masa tu, cerita yang berdapat, si banduang ni dia pernah menghantar surat kepada kawan-kawan dia yang berada di dalam penjara ni. Pada masa tu kalau tak silap hamba hari raya rasanya, tapi yang hamba terkilangnya, hamba tak ingat isi surat yang pernah dihantar oleh si banduang ni. Mungkin dia ada kata macam selamat menjalani kehidupan yang baik ke, kerana Allahu a'lam lah, Allahu a'lam. Tu hamba tak ingat lah, hamba tak ingat. Masa hamba masuk ke sel lokak tu, memang masa tu memang tak ada serang apa benda pun. Cuma hamba nak kongsikan pengalaman hamba masa hamba masuk tu. Hamba rasa sangat macam bersyukur lah, sebab hamba boleh tengok sendiri dengan mata hamba di mana di dalam sel tahanan ni pernah berlaku sesuatu perkara atas izin daripada Allah dan atas keyakinan yang sangat tinggi yang ditunjukkan oleh si banduang ni. Dia ada pro dan kontra dia lah. Jadi
bahagian pro dan kontra tu awak-awak cari sendirilah. Bercerita kan takut jadi lain pula tak. Okey, selepas pada tu Amba teruskan lagi dengan aktiviti eksplorasi di bahagian masa tu kalau tak silap Amba nak pergi ke bilik asengang rasanya. Okey, bilik asengang ni kalau awak-awak nak tahu, di antara tempat yang paling hardcore dekat penjara Molek. Bilik asengang ni dia ada 2 pintu. Dia ada pintu yang pertama, lepas tu dia kena masuk, lepas tu dia kena masuk dalam bilik, lepas tu ada juga pula selagi pintu. Jadi pintu yang pertama ni dia masuk, lepas tu kena buka pula pintu, dia kena masuk dalam bilik tu. Bilik tu boleh dikatakan memang sangat sempit lah. Maknanya besar bilik air rumah kita lagi lah daripada bilik air dia tu. Memang sangat-sangat kecil dan memang sangat-sangat terperosok lah. Terperosok gitulah. Sangat-sangat terperok ke benda. Jauh-jauh ni. Masa tu Amba tak boleh nak bayang lah siapa yang pernah menghuni dalam bilik asengang ni. Memang hardcore gila lah. Okey, lepas tu Along ada cerita juga tentang bilik asengang ni. Tentang bilik asengang ni sebenarnya diletakkan banduang-banduang yang orang kata yang cari kes ketika berada di dalam penjara. Maknanya dia gomor ke, dia terajang sepak orang ke, yang masuk penuh tak ada tatu, lepas tu tiba-tiba ada tatu, macam geng gitulah lebih kurang, yang akan letak ke dalam bilik asengang ni. Amba rasa kalau Amba kena sekali bukan isah dah. Mana memang tobat tu lah. Okey, semasa Amba nak pergi ke bilik asengang tersebut, ada satu footage yang terakam pada masa tu adalah satu suara seperti dia menegur. Okey. Okey, kalau kita dengar secara baik, kalau ada headphone yang bagus, kita akan dapat dengar dengan jelas lah, di mana footage berkenaan dia seperti mengatakan hi. Okey. Maknanya hi ni macam tegur lah. Tapi pada masa tu memang secara logiknya memang Amba tak dengar lah sebarang bentuk bunyi yang macam hi ke hoi ke apa benda, memang tak dengar. Kalau Amba dengar mungkin kita akan balas lah hi, maknanya kita ingat Mak Yu ke Najah yang hi. Tapi disebabkan pada masa tu memang kita tak dengar sebarang bunyi, bermakna itu adalah satu bunyi daripada dimensi lain lah. Saya tak pasti benda ni, yelah orang kata benda yang tak normal berlaku, susah kita nak jelaskan. Tapi itulah memang betul-betul yang berlaku. Yang selebihnya tu kita serah pada Allah yang Maha mengetahui lah. Amba di sini bukan nak kata benda ni nak ada-adakan cerita, tak. Memang benda tu memang berlaku, dan yang selebihnya kita kena carilah sebab apa benda tu boleh berlaku dan adakah itu memang betul-betul wujud berlaku. Okey, kemudian kita terus masuk ke bahagian hotspot yang dikatakan agak berpuaka lah. Amba saja je Amba pilih penceritaan ni yang di babak yang terakhir sebab dia ada banyak perkara yang Amba perlu kupaskan, iaitu di Telaga Yamashita. Telaga Yamashita. Okay, ini adalah laluan kita untuk pergi ke Telaga Yamashita. Banyak kisah yang Amba dengar yang Telaga Yamashita ni dulu pernah dijadikan tempat untuk memancung kepala. Saya tak tahulah kepala siapa yang dia pancung tu, wallahu alam, tapi selepas kepala tu dipancung dan dibuang ke dalam perigi Yamashita ni ataupun Telaga Yamashita. Jadi bila kita dengar
tentang aktiviti memacung kepala ni memang lebih ke arah yang sangat negatif lah. Kepala pula dibuang dan badang dia tu saya tak tahu buang dekat mana, memang hamba tak tahu. Okey, pada masa tu memang agak mencabar dengan apa yang kita tahu tentang Telaga Yang Masita ni. Ada juga info mengatakan yang dulu masa penjara ni masih berfungsi, mereka banyak menerima gangguan yang berlaku di Telaga Yang Masita ni, iaitu kadang-kadang dia nampak macam ada orang berdiri di atas Telaga Yang Masita, ada nampak susuk ataupun lembaga hitam dan sebagainya lah. Tapi kadang-kadang hamba rasa macam beci juga. Masa kita nak masuk dekat Telaga Yang Masita tu lah, ia mari ingat semula info-info tu. Aduh, memang debol lah, memang debolan nawak lah debol tu tau. Okey, jadi lepas pada tu pun hamba terus masuk ke pergi Yang Masita macam biasa. Mula-mula sampai tu memang tak ada benda lah tau. Okey, masa hamba sampai dekat Telaga Yang Masita tu, memang hamba buat satu video macam selfie tu untuk hamba nak cerita tentang Telaga Yang Masita ni. Dok dang hamba nak cerita, tiba-tiba Telaga Yang Masita ni, Telaga Yang Masita ni dibina Telaga Yang Masita ni, Telaga Yang Masita ni dibina masa tu mungkin dalam audio tak berapa nak dengar, tapi disebabkan ni hamba akan cerita. Pada masa tu kita bertiga terdengar seperti ada satu bunyi. Okey, orang yang tengok video ni cuba awak bayang sendiri, ada satu semok yang tebal, lepas tu ada orang yang nak keluar daripada semok tu. Gitulah bunyi dia. Kita dengar macam ada orang jalan nak keluar daripada semok yang dia pijak daun-daun kering, rating-rating orang patah tu. Masa tu memang debol juga sebab kita bimbang ke binatang sebenarnya. Maknanya kita bimbang ke, kadang nak kata ada rimas, itu tak logik lah pula tak. Maknanya kita mikir tah ke binatang dululah. Jadi pada masa kali yang kedua kita dengar tu, memang serius kita dengar langkah dia tu macam sedang berjalan. Pada masa tu memang kita pula mari teringat pula yang Telaga Yang Masita ni ada banyak gangguan yang pernah berlaku. Masa tu memang boleh tahan jugalah kecut perut. Okey, jadi pada masa tu hamba pun teruskan juga cerita berkenaan dengan Telaga Yang Masita ni. Maknanya ada orang pacung kepala dan kepala tu dituhuk dalam taki tu. Dalam taki pula, dalam Telaga Yang Masita ni. Okey, dalam sesi editing, banyak kali jugalah hamba cuba dengar balik footage tu. Hamba dengar pasal bunyi tu, bunyi jalan tu kita memang dengar je lah. Tapi ada satu bunyi ni dia agak pelik. Banyak kali hamba ulang sebab bila hamba ingat balik pada masa kejadian tu, memang kita bertiga dok dengar sebarang bunyi gitu. Bunyi tu memang agak pelik. Okey, pelik dia ni masa hamba dengar masa sesi editing, bunyi macam sum. Terlintas dalam kepala otak hamba secara automatik tanpa hamba nak fikir benda-benda pun. Hamba kata, bunyi ni macam orang pacung kepala. Hamba nak fikir dan benda tu memang secara tiba-tiba dia mari teringat gitu. Lepas tu bila hamba dengar balik, rasa macam memang bunyi dengar macam orang pacung kepala lah. Walaupun kita tak pernah dengar orang pacung kepala, tapi benda tu seolah-olah menggambarkan itulah bunyi seperti orang pacung kepala. Jadi pada malam tu, kalau tak silap hamba dalam sesi editing pada waktu malam, bila hamba dengar benda tu, hamba tu tutup PC, hamba tu tutup laptop. Sebab dia rasa macam dengar macam bunyi orang pacung kepala, bukan main-main ni tau. Biarlah orang nak kata kita orang kata apa,
Orang kata kita lembut ke, nakut hapah ke apa benda, itu terpulang lah. Itu terpulang. Itu terpulang kepada anda sebab memang hamba memang agak debor jugalah tengah-tengah malang di bawah. Bukan pukul 8, pukul 9 tak. Pukul 11, pukul 12 pagi. Jadi keesokannya tu hamba terus buka balik sebab hamba nak dengar balik. Sebab hamba takut mungkin tu tak ada dah bunyi tu ke apa benda ke. Tapi esokkannya tu memang hamba buka, memang hamba dengar, memang benda tu jelas seperti macam orang pacung kepala. Jadi itu yang menjadi persoalan hamba jugalah. Dari mana bunyi tu mari, dan sebab apa masa kita ada dekat telaga tu kita dok dengar pun bunyi macam yang kita dengar di dalam audio tu. Adakah setiap kali kalau kita buat aktiviti eksplorasi akan ada dua situasi yang berbeza? Jadi adakah itu bunyi daripada alam nyata ataupun benda tu bunyi mari daripada dimensi lain? Wallahu a'lam lah, hamba tak tahu. Yang tahu hanyalah Allah yang satu. Okey, kemudian apa yang berlaku dekat Telaga Yamashita ni, ada satu lagi perkara yang berlaku memang di luar akal fikiran juga. Pada masa tu kita buat aktiviti stare down. Okey, masa kita buat aktiviti stare down ni, hamba ada terdengar satu bunyi yang agak pelik. Ya, kalau kita dengar tu ia bunyi satu macam benda yang netuk. Orang kata bunyi macam satu letup pang. Tapi pada masa tu kalau kita tengok balik tiga orang, memang dok beri sebarang respon langsung. Masing-masing buat kerah ketung macam ke batu dok. Mana tak ada bunyi benda tak ada respon bunyi. Tapi bila kita dengar dalam audio tu, bunyi tu memang agak pelik. Memang bunyi macam ada benda netuk lah. Kalau kita dengar balik audio ni, bunyi dia tu hamba tahu yang benda ni bukan bunyi daripada alam nyata. Faham tak? Okey, alam nyata dia bunyi macam gini. Maknanya kita dengar secara jelas. Tapi audio tu dia bunyi seperti macam bergema, bergelombang. Maknanya bunyi dia tu tak berapa nak jelas. Allah, hamba tak erti nak beri jelas. Tapi bila awak dengar balik, faham maknanya bunyi tu bukan dari segi alam nyata kita, bukan mari daripada alam nyata. Ini memang bunyi daripada dimensi lain ke apa benda ke. Wallahu a'lam, hamba tak berani nak cakap benda-benda gini sebab di luar bidang hamba. Tapi orang kata mungkin ada orang yang pakar berkenaan dengan sesi audio apa benda ni. Mungkin yang tahu boleh komen dekat bawah. Adakah bunyi itu memang secara semula jadi ataupun disebabkan sesuatu perkara. Okey, jadi pada masa kita stay down dekat Telaga Yamashita ni, ketika hamba menyuting video, memang ada jugalah hamba debor. Sebab masa video tu dok silap hamba kita stay down selama 5 minit. Jadi selama 5 minit tu hamba kena tengok betul-betul, hamba kena perhati dan hamba kena teliti. Jadi pada masa tu memang agak serang jugalah, walaupun memang kita memang ditugaskan dah untuk nak check audio ni dah. Debor kat masa tu memang kita mikir macam ni kalau ada benda keluar daripada telaga ni memang aku cabut lagi lah. Tapi masa kita stay down masa tu kita tak rasa benda. Tapi bila kita balik rumah, dalam sesi editing ni, itulah orang kata dia main mikir dok cerdik dok pada masa tu. Tapi ada benda pun yang berlaku, kecuali futih-futih bunyi yang berada yang kita tertangkap di dalam audio di Telaga Yamashita ni. Hamba tak pasti sama ada benda tu betul-betul berlaku ataupun berlaku tanpa kita sedar. Tapi dari segi hamba secara peribadi, memang itu bukan bunyi daripada alam nyata. Kalau dok memang kita akan sedar dan kita akan respon.
Tapi disebabkan benda tu bunyi daripada dimensi lain, wallahu alam, disebabkan itulah kita dok sedar dan kita dok dengar sebarang bunyi yang berlaku di Telaga Yamashita ni. Adakah benar ataupun tidak orang-orang yang lain yang pernah menerima gangguan di Telaga Yamashita ni, bagi hamba mungkin cerita itu ada kebenaran yang tersendiri. Jadi kepada semua, itu sahaja pengalaman untuk hamba kongsikan di dalam video pengalaman kali ini. Walaupun ada lagi beberapa kisah yang berlaku, hamba rasa benda tu terlalu jauh untuk hamba nak cerita. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, bila dah hamba ada ilmu, bila hamba ada bukti untuk hamba ceritakan, insyaAllah hamba akan terbitkan di dalam video special edition. Sebab masih ada banyak lagi perkara-perkara yang pelik yang berlaku yang hamba nak kongsikan. InsyaAllah bila hamba dah bersedia, hamba akan buat khas untuk pada semua supporters. Untuk video kali ini, itu saja pengalaman yang hamba dapat kongsikan. Minta maaf jika ada perkongsian yang orang tak boleh nak terima. Hamba minta maaf banyak-banyak, tapi itulah perkara yang betul-betul berlaku dan semuanya memang hamba bukan reka cerita. Terpulanglah kepada anda semua. Jadi kepada semua, jangan lupa untuk support Osazuki Hikaru Production untuk mengeluarkan short film pertama daripada arahan daripada hamba. Dan minta maaf sekiranya ada banyak kelemahan yang akan berlaku. Jangan lupa support dan insyaAllah kita akan cuba menghasilkan karya-karya yang terbaik. Hidup biarlah seperti seorang penyangga, tetapi kita mati sebagai seorang ulama. Jangan kita hidup seperti seorang ulama, tetapi kita mati sebagai seorang penyangga. Hidup adalah wayang, wayang adalah hidup. Skrip sudah tertulis dan direkturnya adalah Allah yang satu. Kepada semua, jangan lupa untuk like, share dan komen. Assalamualaikum.